Hai, salam sejahtera. Nama saya Hosana Gloria Madail. Saya belajar di OUM Kota Merudu, Sabah. Saya mengambil subjek MPU 3353, yaitu Kursus Integriti dan Anti Rasuah. Dalam subjek ini, saya akan membawa Anda membincangkan topik bagaimana rasuah boleh menyebabkan kemiskinan. Rasuah ialah perbuatan salah guna kuasa, jabatan, atau pengaruh untuk memperolehi kelebihan pribadi yang tidak sah, biasanya melalui pemberian atau penerimaan suapan, hadiah, ataupun keistimewaan lain. Sekarang, mari kita bincangkan bagaimana rasuah menyumbang kepada kemiskinan. Yang pertama adalah mengurangkan dana untuk rakyat, karena uang disalahguna. Uang yang sepatutnya digunakan untuk membina kemudahan awam dan bantuan kepada orang miskin oleh individu tertentu untuk kepentingan diri sendiri. Seperti contohnya, apabila uang yang diperuntukkan untuk rakyat yang kurang berkemampuan tidak didermahkan secara keseluruhan oleh pihak berwajib yang mengurus bantuan tersebut. Ini akan menyebabkan rakyat yang kurang berkemampuan ini menjadi semakin miskin. Bukan itu sahaja, dalam pembinaan jalan raya pula, uang yang sepatutnya diperuntukkan untuk membuat jalan raya tidak digunakan keseluruhan, malah dimasukkan ke dalam poket. Ini akan menyebabkan pembinaan jalan raya tersebut tidak terjadi secara lancar. Contohnya, pihak yang menguruskan pembinaan jalan raya ini dan telah melakukan rasuah berkemungkinan akan menggunakan bahan-bahan pembinaan jalan raya yang murah. Ini akan menyebabkan jalan raya yang baru saja siap dibina selalu rosak dan berlubang dalam masa beberapa bulan sahaja. Seterusnya adalah menjejaskan kualiti perkhidmatan awam seperti pendidikan dan kesehatan, yaitu dana atau sumber penting tidak sampai ke sekolah, hospital, atau jabatan kerajaan. Contohnya, apabila pihak hospital memerlukan bahan-bahan perubatan dan alat-alat perubatan, pihak yang berwajib tidak mempunyai peruntukan untuk hospital tersebut karena pihak tersebut telah melakukan rasuah. Ini akan menyebabkan hospital tersebut kekurangan alat untuk perubatan, kekurangan staf, dan sebagainya. Bukan itu saja, manakala di sekolah, peruntukan yang sepatutnya diberikan untuk pelajar dan juga guru untuk merealisasikan proses pembelajaran dan pengajaran juga terjejas. Manakala melalui pendidikan pula, apabila guru dan pelajar ingin melakukan eksperimen sains menggunakan makmal, tetapi makmal tersebut tidak diperuntukkan barang-barang ataupun alatan untuk melakukan eksperimen tersebut. Ini akan menyebabkan murid-murid tidak dapat menimba ilmu ataupun mencari pengalaman baru dalam eksperimen tersebut dan menyebabkan pembelajaran mereka akan terbantut. Seterusnya adalah peluang pekerjaan berkurang karena pelabur hilang kepercayaan, yaitu pelabur luar dan dalam negeri akan takut untuk melabur karena bimbang akan ditipu atau tidak mendapat layanan yang adil. Apabila hal ini terjadi, syarikat-syarikat di negara ini yang ketiadaan pelabur luar dan dalam negeri berkemungkinan akan bankrupt ataupun ditutup. Ini akan menyebabkan kekurangan pekerjaan di dalam kalangan rakyat di negara ini dan akan menyebabkan kemiskinan. Kes rasuah ini mempunyai kesan yang negatif dan kesan yang nyata yang dapat dilihat melalui negara kita. Yang pertama adalah kemiskinan meningkat. Dana awam diseleweng menyebabkan bantuan tidak sampai kepada golongan memerlukan. Ini akan menyebabkan kemiskinan ini sukar untuk dibantras oleh kerajaan negara kita dan sukar untuk mencapai status negara maju. Yang kedua adalah ekonomi negara merosot.
Rasuah menakutkan pelabur dan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Ini karena pelabur-pelabur dari luar negara takut untuk berurusan dengan syarikat-syarikat di dalam negara ini karena takut ditipu ataupun takut diseleweng. Ini akan menyebabkan kekurangan pendapatan di dalam negara kita dan ekonomi negara sentiasa merosot dari semasa ke semasa. Keadilan sosial, yaitu keputusan dibuat berdasarkan suapan, bukan kelayakan, menyebabkan rakyat hilang hak yang sepatutnya. Hal ini sering terjadi dalam pelantikan jawatan awam. Ini karena orang yang berduit ataupun berkemampuan hanya perlu membayar ataupun memberi suapan kepada pihak yang berwajib yang membuat pelantikan tersebut untuk mendapat jawatan yang diidamkan. Secara tidak langsung, rakyat yang sepatutnya mendapatkan pekerjaan tersebut dengan tulus, adil, dan saksama tidak mendapat peluang dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Ini akan menyebabkan kemiskinan ini akan sentiasa berlaku. Kesan nyata rasuah yang terakhir adalah kepercayaan rakyat terhadap kerajaan di negara ini akan terjejas, yaitu rakyat hilang keyakinan karena urus takdir tidak tulus dan tidak adil dan saksama. Rasuah menghalang bantuan dan sumber daripada sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Dana yang sepatutnya digunakan untuk membangunkan infrastruktur, pendidikan, dan sistem kebajikan sering diseleweng. Akibatnya, jurang antara golongan kaya dan miskin semakin melebar dan usaha untuk membasmi kemiskinan menjadi sia-sia. Melalui topik yang kita bincangkan hari ini, kesimpulannya adalah rasuah merupakan bara dalam masyarakat yang bukan sahaja merosak sistem pentadbiran, malah menyumbang kepada kemiskinan dan penderitaan rakyat. Oleh itu, usaha memberantas rasuah perlu dilakukan secara serius demi keadilan dan kemajuan negara. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.